di dalam bab doa siapa dia? Semua orang yang pernah bertemu dengan Nabi semasa dia hidup, semasa Nabi hidup di dalam dunia dan beriman dengan Nabi sehingga mati, itu dikira sahabat Nabi dalam bab doa. Semua manusia, semua hamba Allah yang beriman pernah berjumpa dengan Nabi di dalam dunia ini sebelum Nabi wafat dan beriman dengan Nabi sehingga mati, itu dikira sahabat Nabi dalam bab doa. Jadi maknanya kita tak termasuk dalam sahabat lah, sebab kita tak pernah bertemu dengan Nabi. Nabi Isa yang bertemu dengan Nabi di atas langit tak dinamakan sahabat kerana bukan dalam dunia. Orang-orang kafir Quraisy yang pernah berkawan dengan Nabi dulu, Abu Jahal, bukan sahabat Nabi sebab dia tak mati dalam iman, bukan sahabat Nabi. Itu takrifnya. Wa itratihi, dan juga salawat dan salam ke atas itrahnya, segala keturunan Nabi, anak cucu Nabi, wa ahli baitihi, dan ahli rumahnya, daripada keluarga-keluarga dia yang dekat dengan dia, ahli bait, anak dia, menantu dia yang beriman dengan dia. Ini dalam bab balaghah dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Dalam pondok kita hurailah sikit berkenaan dengan balaghah ni. Kalau di kampung tak hurai, di pondok kita hurai sikit berkenaan dengan balaghah. Dipanggil dalam bentuk yang macam ni, khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Maknanya pada bunyi itu macam dengan khabar, macam berita, macam bagi tahu Allah Ta'ala ada mencuti rahmat dan kebahagiaan ke atas yang tersebut tadi, macam khabar. Sebenarnya kita memohon kepada Allah, ya Allah, cucurilah rahmat dan kesejahteraan kepada yang tersebut tadi. Jadi doa, pada hakikatnya doa, pada maknanya doa, pada lafaz bunyi macam bagi tahu, khabar, berita. Dalam kitab balaghah dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada mukadimah yang kita baca tadi, selepas itu maka berjalanlah tulisan hamba pada menuliskan sedikit cerita fitnah yang akan terjadi seperti mana yang diceritakan oleh ulama pada kitab-kitab mereka itu. Maka berjalanlah tulisan hamba. Hamba ni tuan pengarang ni lah, tuan guru kita. Berjalanlah tulisan hamba. Ini kalau dalam balaghah dia panggil apa ni? Tasbih di situ dan majaz mursal di situ. Ada tasbih dan ada majaz mursal. Berjalanlah tulisan hamba. Berjalan. Menulis dengan apa? Dengan pen atau dengan pensel yang menulis. Jadi pensel boleh berjalan kan? Tak boleh kan? Dia sebut berjalan di sini. Berjalanlah tulisan hamba. Jadi ditasbihkan pen itu dengan manusia. Tasbih pen dengan manusia. Tentu jadi istiarah. Tasbih pen dengan manusia. Kemudian berjalan pula. Pen tu yang berjalan. Berjalan dah kertas menulis. Pen berjalan, yang tu nama dia majaz mursal. Majaz mursal ialah qahnya min itlaqi as-sabab wa iradatil musabbab. Majaz mursal itu disebut balaghah. Maka berjalanlah tulisan hamba pada menulis sedikit cerita fitnah, sedikit cerita tentang fitnah yang akan terjadi, fitnah yang akan berlaku di masa hadapan. Fitnah-fitnah yang terjadi dah banyak dah. Fitnah yang menjadi alamat kiamat dah banyak dah berlaku.
tanda-tanda kiamat yang jauh banyak dah berlaku. Anak menghambakan ibu. Itu di antara tanda-tanda kiamat. Itu pun fitnah. Orang-orang yang miskin boleh buat rumah besar-besar, bertingkat-tingkat. Itu alamat kiamat akhir zaman. Dan banyak lagi yang telah berlaku. Kemudian yang akan disebut dalam ini alamat kiamat yang besar, yang dekat sangat dengan kiamat. Hampir kiamat dah. Yang nak sebut dalam kitab ni. Sedikit cerita, sedikit kisah, iaitu kisah fitnah. Apa dia fitnah? Fitnah ni perkara yang boleh menggugat akidah kita. Setiap yang boleh menggugatkan akidah kita dikata fitnah. Bukan fitnah yang kita sebut biasa, dia buat fitnah kat aku. Dia tu fitnah kat kawan tu. Bukan fitnah itu. Fitnah ni mana fitnah yang boleh menggugatkan akidah hamba Allah yang mukmin. Cerita-cerita, kisah-kisah tentang fitnah yang akan terjadi, yang akan berlaku seperti mana yang diceritakan oleh ulama pada kitab-kitab mereka. Maknanya tuan guru kita menakalkan kisah ini daripada kitab-kitab ulama-ulama yang sebelum daripada dia. Masuk dalam risalah yang kecil ini yang kita boleh pantau sama. Yang dia menulis itu, menulis cerita untuk pengetahuan pelajar-pelajar yang di kawasan hamba. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar yang di kawasan hamba, yang di sekitar ni lah ni. Di sekitar ni, di kawasan ini, supaya mereka dapat tahu akan kisah ni. Itu yang dia tulis. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat hamba. Sahabat-sahabat hamba, kawan-kawan rakan dia yang ada di sini ataupun yang duduk jauh, sahabat dia yang masih ada lah ni. Dan untuk pengetahuan hamba Allah yang tidak pernah mendengar atau jarang kala mendengar seperti hamba. Jadi untuk orang tu sama, untuk semua hamba Allah yang jarang mendengar kisah ini ataupun yang belum pernah mendengar lagi, semoga mereka mendengar akan kisah yang dia akan sebut dalam kitab ini. Itu tujuan dia menulis kitab ini. Masuklah kita juga, insya-Allah dapat kita tahu akan apa kisah yang dia akan sebut. Yang pernah mendengar atau jarang mendengar seperti hamba seperti dia lah, tunggu kita ni. Ini orang panggil daripada bab tawaduk. Dalam bab tawaduk, maksudnya dia pun tak pernah dengar lagi atau jarang dengar. Ini maksudnya dalam bahagian tawaduk. Kalau setiap pengarang yang sebut begitu, itu adalah tawaduk dia. Sebenarnya dia dah banyak kali dengar. Bukan kata jarang dengar, banyak kali ada dengar. Tidak mana boleh nak menulis. Tapi dia sebut jarang mendengar, itu tawaduk. Na'um minat tawaduk minal mu'allif. Sejenis tawaduk. Orang dulu tidak ada menulis dalam bentuk takabur tak. Ulama-ulama tak macam orang-orang sekarang ni. Bila tulis bahasa macam dia seorang yang pandai. Orang dulu tak macam dia tawaduk. Siapa-siapa yang tawaduk, Allah Ta'ala mengangkat. Siapa-siapa yang takabur, yang meninggi diri sendiri, Allah Ta'ala turunkan dia, rendahkan dia. Dia kata orang yang tak pernah mendengar ataupun yang jarang kala mendengar seperti hamba, seperti saya, maksudnya saya ni tuan guru kita lah. Jenis tawaduk dia. Semoga kesedaran mereka bila timbul perkara tersebut di hadapan mereka. Bilalah kisah ini kisah ini berkenaan dengan Dajjal lah. Bila kalaulah mereka berkesempatan berdepan dengan Dajjal, maka mendapat kesedaran, dapat berjaga-jaga supaya tidak disesat oleh Dajjal. Itu tujuannya. Bila kenal Dajjal, ini bukan dia Allah, ini bukan Tuhan. Kerana Dajjal dia mengaku dia Tuhan, yang boleh bagi apa yang kita nak,
Ada orang yang kenal Dajjal, dia tahulah, dia sedar, dia akan ingkar. Orang yang tak kenal Dajjal, mesti dia mengaku. Orang yang tak mengaji sifat mukhalafatuhu lil hawadis, dia akan mengaku inilah Tuhan yang sebenar. Sebab apa-apa yang akan ditunjuk oleh Dajjal, dia membuatkan boleh mengaku, orang boleh mengaku dia Tuhan. Dengan sihir dia, ya. Sebenarnya dia sihir, Dajjal ni sihir. Sihir yang terbesar. Semoga kesedaran mereka bila timbul perkara tersebut, kisah ini, kisah tentang Dajjal di hadapan mereka. Kalau kita berkesempatan bertemu dengan Dajjal, kita lah nak kena jaga. Dan boleh mencerita kepada ahli-ahli kumpulan dengan mudah. Mana supaya mereka yang mendengar, yang tahu ini boleh memberitahu, mencerita kepada orang lain sama, anak buah dia dan orang-orang yang ada bersama dengan dia. Boleh memberitahu dengan mudah. Itu tujuan dia kan kitab ni. Maknanya kitab apa juga, ilmu apa juga, bila kita tahu, tak boleh kita tahu kekal seorang dia, seorang kita. Kita kena bagi tahu kepada orang, sibah kepada orang sama. Jadi ini di antara perkara yang dia tunai di dalam perintah itu. Tunggu kita. Kerana Dajjal ni mungkin tak lama dah. Kalau kita tengok keadaan dunia hari ini, mungkin tak lama dah dia akan muncul Dajjal. Kata setengah ulama, Allah Ta'ala benar tak benar, yang kita dengar berita, orang yang Dajjal nak bunuh itu sekarang dah ada. Orang yang Dajjal nak bunuh, dia akan tanya orang tu, percaya tak kamu aku Tuhan? Dia kata aku tak percaya. Baik, kalau aku bunuh kamu, aku hidupkan semula kamu, percaya tak aku Tuhan? Aku tak percaya. Orang tu. Orang tu ada lah ni. Kata setengah ulama. Wallahu a'lam yang sebenar tak ada. Tapi pernah dengar dah, dia orang tu ada dah. Mana dekat dah nak berjumpa dengan Dajjal. Maknanya budak tu dah lahir pun, bayi tu dah lahir sekarang ni. Dia akan bunuh budak tu dan budak tu akan tak mengaku dia Tuhan. Sebab itulah kalau berjumpa di zaman kita, kita sempat berjumpa, kita dapat kenal lah dengan apa yang sifat-sifat dia yang akan disebut dalam kitab ni. Maknanya kiamat dah dekat. Kiamat ni dah dekat. Mana kita bila sebut kiamat dah dekat, apa tujuan kita nak tahu? Nak bersedia lah. Bersedia lah kalau bertemu dengan Dajjal, nak bersedia. Sebenarnya kiamat ni kalau dekat ataupun jauh, kita mesti bersedia. Kan katanya dekat. Kalau jauh lagi pun kita kena bersedia. Kerana kita nak kena sampai kepada ke situ. Hari kiamat nak kena sampai. Kita akan berjumpa, berhadapan. Apalagi kalau dekat. Dan umur kita dah pun lanjut. Maka berkatalah hamba, kata Tuan Pengarang ni, Tuan Guru kita. Maka berkatalah hamba, bahwasanya sebesar-besar fitnah pada dunia akhir zaman ialah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal, fitnah yang terbesar sekali. Sekarang ni pun fitnah dah banyak, tapi tak sama dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni lebih besar, maknanya lebih dekat untuk menjadi seseorang itu kufur, menjadi seseorang itu riddah, keluar daripada agama Islam. Sekarang pun sebenarnya fitnah tu dah banyak menyebabkan orang tinggal Islam. Dah hari ni pun dah ada dah. Tapi Dajjal ni merupakan satu fitnah yang paling besar. Sebab sebelum timbul Dajjal ini, Allah Ta'ala balakan hamba ni dengan kemarau. Siapa dia tak ada makanan, tak ada minuman, Dajjal bawa. Dia tak kata dia Dajjal, dia Tuhan. Aku Tuhan. Siapa yang nak minum, siapa yang nak makan,
aku bagi. Hilang dahaga, hilang lapar. Dalam masa tu keadaan orang semua dahaga, lapar. Dunia ni kering kontang. Allah Ta'ala kemaraukan dunia ni lama, selama 3 tahun. Sebelum muncul Dajjal, 3 tahun kemarau. Panjang orang. Allah Ta'ala nak uji orang-orang yang beriman. Orang yang lemah iman masa tu terbalik. Dia bawa semua makanan. Dajjal ni gelaran dia Al-Masih. Al-Masih. Macam mana gelaran Nabi Isa, Al-Masih juga. Digelarkan Al-Masih, Dajjal ni dengan Al-Masih kerana dia matanya tak ada. Matanya ada satu je. Maka digelarkan Masih. Kerana mana Masih ni sapu bila sapu bersih. Sama, tak ada apa. Tinggal mata sebutir. Itu kata sebabnya. Dan di antara sebab ulama kata digelarkan Masih kerana dia sapu habis negeri dia masuk belakang. Semua negeri ini dia sapu habis masuk semua. Maka digelarkan dia dengan Masih. Kecuali yang dia tak boleh masuk haram Mekah dan haram Madinah. Tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah dia tak dapat masuk. Jadi sesiapa yang nak selamat pergi duduk di tanah haram Madinah dan duduk pindah ke tanah haram Mekah. Dia selamat. Tak akan jumpa dengan Dajjal. Masa tu orang dekat Mekah, dekat Madinah tak apalah, kita jauh ni nak pergi macam mana. Mungkin kalau nak masuk pun orang dah sesak lah. Tanah haram Mekah, haram Madinah, orang yang dekat penuh dulu lagi. Nak lari daripada Dajjal. Bukan orang nak jumpa dengan Dajjal. Bila Dajjal turun semua orang pekat terpa nak jumpa dengan dia. Tak. Orang akan lari. Orang yang beriman akan lari. Dia tak akan teruji dengan Dajjal. Dia mesti lari. Walaupun dia ulama, walaupun dia mukmin hebat, wali Allah, dia akan lari daripada Dajjal, takut. Bukan katanya orang yang luar biasa kita nak pergi bertemu dah, bukan gitu. Semua pakai lari untuk menyelamatkan akidah. Nak lari mana tempatnya? Berlindung di tanah haram Mekah ataupun tanah haram Madinah. Itu aja tempat selamat. Juga di dalam Masjidil Aqsa. Selamat. Selamat daripada fitnah Dajjal. Dia fitnah yang kita cukup bimbang kerana dia melibatkan akidah. Mudah sangat akidah kita nak rusak. Minta Allah Ta'ala berlindunglah daripada bertemu dengan Dajjal. Jangan kita ada minta nak bertemu dengan Dajjal. Dia orang yang sihir. Manusia yang kuat sihir. Dajjal ni manusia. Bukan dia jin. Bukan hantu. Dia manusia. Manusia yang kuat sihir dia. Ada dah sekarang ni. Cuma tak muncul. Dah ada dah. Cuma tak muncul. Tak terbit. Tak zahir lagi. Dia manusia. Maknanya daripada keturunan Nabi Adam juga. Manusia. Fitnah yang paling besarnya ialah fitnah di akhir zaman ni. Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal kerana dia merosakkan akidah kita. Mudah merosakkan akidah umat Muhammad. Muhammad dulu tak jumpa lah sebab dia dah mati dah. Umat Nabi Muhammad yang nak jumpa pun. Yang mana tidak akan terlepas dari fitnah ini melainkan 12,000 lelaki dan 7,000 daripada perempuan sahaja. Di zaman tu. Walaupun umat Muhammad hamba Allah di zaman tu ramai, tapi yang selamat daripada fitnah Dajjal hanya 12,000 lelaki. Dan 7,000 daripada perempuan. Jadi perempuan lebih ramai yang terpengaruh dengan dia. Yang jadi murtad. Lebih ramai daripada lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki akan selamat 12,000, orang perempuan akan selamat 7,000 saja. Semasa dia. Dia akan hasut hamba Allah ni di dunia lama. Lama mana? 40 tahun.
40 tahun dia duduk di dunia. Mengajak manusia supaya mengaku dia Tuhan. Boleh usaha lah dalam masa 40 tahun. Boleh usaha. Nah, ramai akan rosak akidah masa itu. Jadi orang-orang yang mati sebelum daripada muncul dia, selamatlah daripada fitnah dia. Yang mana tiada akan lepas daripada fitnahnya, fitnah ini, melainkan 12,000 lelaki dan 7,000 daripada perempuan sahaja. Itu saja yang selamat akidah. Dalam hadisnya, ini dalam hadis Nabi. Tuan guru ni nakal daripada hadis Nabi. Dan bila turun Dajjal dia alamat kiamat yang besar. Macam dia naik matahari daripada sebelah barat. Macam muncul Ya'juj wa Ma'juj. Macam Zahir Mahdi, Imam Mahdi. Itu alamat kiamat yang besar. Maknanya bila naik matahari daripada sebelah barat, orang nak bertaubat masa tu Allah Ta'ala tak terima dah. Siapa-siapa yang mula nak beriman masa tu Allah Ta'ala tak terima dah. Nak mula beribadat, nak buat kebajikan, beramal, masa tu baru nak buat, Allah Ta'ala tak terima dah. Begitu juga ketika muncul Dajjal, Allah Ta'ala tak akan terima iman seseorang yang baru nak beriman masa tu, kecuali yang dah beriman sebelum itu. Kalau kekal iman, alhamdulillah. Kalau mula nak beriman masa tu, Allah Ta'ala tak terima dah. Ibadat baru nak buat masa tu, ke Dajjal turun, Allah Ta'ala tak terima dah. Macamlah dengan naik matahari daripada sebelah barat. Baru nak beriman, baru nak buat kebajikan, tak ada terima dah. Macamlah manusia yang dekat nak mati, bila sampai nyawa kepada halkum, ghargharah. Masa ghargharah, baru nak mengucap 2 kalimah syahadah, tak boleh dah. Nak masuk Islam, nak bertaubat, Allah Ta'ala tak terima lah ketika ghargharah. Yang tu dah ada lah ni pun daripada dulu lagi yang tu. Siapa yang nak mati, dekat nak mati baru nak bertaubat, Allah Ta'ala tak terima taubat dia. Jadi kalau kita nak buat apa pun kebajikan, sekarang ni lah. Betul lah Nabi kata, badiru bil amali sittan. Segeralah dengan beramal sebelum datang 6 perkara. Sebelum datang 6 perkara, segeralah buat amal ibadat. Bila datang 6 perkara itu, Allah Ta'ala tak terima dah ibadat dia, taubat dia. Di antaranya ni lah, matahari naik daripada sebelah barat, muncul Dajjal, datang Ya'juj wa Ma'juj, dan lain-lain lagi. Di antara alamat kiamat yang besar. Yang lepas tidak terlepas daripada fitnah Dajjal ini, melainkan 12,000 lelaki dan 7,000 daripada perempuan sahaja. Ini daripada hadis. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Imam Muslim. Siapa yang rajin buka kitab, bukalah kitab Muslim, akan jumpa lah hadis ni yang dibuat dalam kita sebut dalam bahasa Melayu. Hadis tu panjang lagi. Dia sebut itu, dia sebut tak ada terima dah iman, tak ada terima dah taubat. Dalam hadis itulah sambungan daripada ni. Siapa Dajjal? Kita nak kenal dia, siapa dia? Dan iaitulah seorang muda. Seorang ni mana manusia? Orang ni mana manusia?
Dia ialah seorang muda. Muda pada tubuh, bukan muda pada umur. Umurnya dah lama nah. Di zaman sahabat lagi dia ada ni. Ni Dajjal ni. Zaman sahabat lagi dia ada. Pernah berjumpa dengan sahabat. Mereka belayar dalam satu lautan. Kemudian angin pukul kapal mereka ke satu pulau. Di pulau lah tu lah mereka berjumpa dengan Dajjal. Di pulau tu lah Dajjal mereka jumpa. Maknanya Dajjal ni sekarang ini dah tua. Tapi Allah Ta'ala tahu umur dia macam orang muda. Badan tubuh dia macam orang muda. Dia iaitulah seorang yang muda, artinya muda pada tubuh, bukan muda pada usia, muda pada tubuh dia. Kuat. Kan tak Allah? Allah nak uji iman orang yang beriman. Tiada janggut baginya. Dia tidak berjanggut. Sebab tu kita kalau ada janggut jangan cukur. Tak ada janggut ni Dajjal. Kalau ada janggut jangan cukur, simpan. Kalau sikit pun simpan. Dia orang muda yang tiada berjanggut. Kalau yang tak ada janggut tu macam mana kan? Memang tak tumbuh janggut. Nak simpan macam mana kan? Kalau yang berjanggut jangan buang, jangan cukur. Simpan. Takut jadi macam Dajjal. Dajjal tak berjanggut. Yahudi pun kita kan, dia kalau ada janggut dia cukur. Ni adik-adik Dajjal Yahudi ni. Yahudi ni tentera Dajjal. Bila Dajjal turun, mereka iring Dajjal. Bila muncul Dajjal esok, Yahudi yang akan iring Dajjal. Jadi Dajjal tak ada janggut, mereka pun tak terima janggut. Orang Yahudi. Seorang muda yang muda pada tubuh, pada badan dan sebenarnya dah lama tua pada umur, pada usia dia. Dah pun 1000 tahun. Tiada janggut baginya dan baginya misai. Simpan misai. Misai dia simpan, janggut tak ada. Yahudinya tu. Yahudi simpan misai kan. Janggut dia buang. Dia pun tahu ni jenis-jenis ni. Dia orang Dajjal. Jadi sebelum Dajjal tu kita ada kena tipu dengan Yahudi. Yahudi nak orang Dajjal. Dan baginya misai, buta sebelah mata kirinya. Buta sebelah mata kiri. Bukan kata buta gitu tak ada daripada mula. Sama. Dari tidak ada mata langsung. Bukan kata buta macam orang buta sekarang ni. Tak ada mata. Mata ada satu. Buta sebelah mata kirinya, artinya tidak ada mata. Mata kiri. Ini mengikut kata setengah ulama. Ada satu hadis mata kanan, bukan mata kiri. Yang tak ada ni mata kanan. Ada satu hadis yang tak adanya mata kiri. Banyak dua riwayat. Ada riwayat daripada hadis juga dua-dua ni. Dua-dua tu daripada hadis Nabi. Satu riwayat dia buta mata kiri. Satu riwayat buta mata kanan. Yang kata riwayat buta mata kiri daripada Huzaifah ibn al-Yaman. Ada yang diriwayat oleh Huzaifah ibn al-Yaman, buta mata kiri. Tapi diriwayat oleh Abdullah ibn Umar, buta mata kanan. Dua riwayat. Tujuan anak sebut di sini supaya kita jangan bertegang dengan orang bila orang kata buta mata kanan. Biarlah kanan ke kiri kulah, kedua-dua tu ada hadis. Maknanya khilaf. Ini khilaf. Bila benda khilaf ni kita tak kuat sangat pun tak apalah. Mana dia buta mata kiri, bukan kanan. Biarlah dia. Dia kata kanan pun kanan lah. Dia kata kiri pun kiri. Yang pentingnya ada satu mata yang Dajjal. Kiri kanan itu ada riwayat dua-duanya daripada hadis. Satu riwayat Huzaifah ibn al-Yaman, satu lagi riwayat Abdullah ibn Umar.
Buta sebelah mata kirinya. Ini tuan guru kita minta dia ambil daripada satu hadis, satu riwayat. Seolah-olahnya tiada dijadikan. Seolah-olah buta itu tiada jadikan, artinya tak ada mata daripada mula. Mana sama muka dia, tak ada mata orang tu. Dan matanya yang sebelah lagi itu bercampur darah. Dan mata bercampur darah merah. Di atasnya kulit yang tebal. Kulit biji mata ada kulit yang tebal. Besar tubuhnya. Tubuh orang ni, orang yang nama Dajjal ni, besar tubuh dia 80 hasta. 80 hasta. Ni masjid kita ni berapa hasta? Ada 80. 80 hasta tubuh dia besar. Buka tubuh dia. Allah. Saya nak tengok dia kena lengut. Dan lebarnya di antara dua belikatnya 30 hasta. Lebar 30 hasta. Hasta panjang pada kaki ya. Lebar 30 hasta. Tinggi 70 hasta. Sebenarnya dia boleh sihir. Besar kecilnya boleh sihir. Tinggi lagi pun boleh sihir. Dia guna sihir. Tinggi lagi daripada 70 hasta pun dia boleh buat. Allah Ta'ala izin dia. Sihir. Hebat sihir dia. Dia boleh besar daripada ni dan boleh tinggi daripada ni. Sebab itulah dia boleh ambil ikan di pantat laut. Ikan di pantat laut. Boleh bakar ikan tu di matahari. Awan tangan dia kalau sampai ke awan. Tangan dia. Berjalan dalam laut baru tekak buku lali dia. Itu sihir dia. Kalau tekak buku lali cuba kita bayang tengok. Adakah 70 hasta tinggi dia? Tinggi lagi ya. Bukan 70 hasta. Kalau di laut tekak ibu kaki anda buku lali dia. Laut dalam. Tekak buku lali. Maknanya tinggi lagi daripada 70 hasta. Maknanya dia seorang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia sihir yang cukup hebat. Dia boleh berupa macam mana yang dia nak. Dan panjang dahinya 2 hasta. Dahinya 2 hasta. Kita dahi kita sejengkal tak apa? Dia 2 hasta. Padanya tanduk. Dia ada tanduk. Macam dengan jin juga, macam syaitan juga. Ada tanduk. Syaitan ada tanduk. Dia ada tanduk. Pecah tepi. Tanduk yang pecah tepi. Keluar daripadanya beberapa ekor ular. Tanduk dia rupanya sarang ular. Lubang ular. Ular ada dalam tanduk dia. Keluar daripada tanduk itu beberapa ekor ular. Dan rambut kepalanya seolah-olah beberapa cabang kayu. Mana rambut dia keras. Rambutnya keras. Dan sebelah daripada 2 tangannya lebih panjang daripada yang sebelah lagi. Dajjal. Panjang sebelah tangan. Dan sebelah daripada 2 tangannya lebih panjang daripada yang sebelah lagi. Itu mencapai ia akan awan. Dengan tangannya.
mana tangannya boleh sampai ke awan. Awan tinggi lah, bukan awan rendah. Awan rendah ni tak ada mana pun. Awan yang tinggi. Tangannya boleh sampai ke awan. Dan mengambil ia akan ikan daripada pantat laut. Dia boleh ambil ikan di pantat laut tu dengan tangan dia. Maknanya tangan dia boleh holor sampai kepada pantat laut. Panjang. Ini manusia ni. Ini manusia yang dajjal ni. Dan membakar ia ke matahari. Ambil ikan di pantat laut, bakar di matahari. Nak bagi tahu kata dia orang yang tinggi. Seorang satu makhluk yang cukup tinggi, manusia yang cukup tinggi. Bukan mana dia nak makan ikan tu. Makan ada banyak. Allah Ta'ala bagi ke dia macam-macam. Tapi nak tunjuk, nak beritahu kata dia tinggi orangnya. Mengambil ia akan ikan daripada pantat laut dan membakar ia ke matahari. Dan mengarung ke dalam laut masin setakat buku lalinya. Dia boleh berjalan di laut baru setakat buku lali. Tahu buku lali kan? Buku tu bila kita katok dia kita lali. Tu buku lali. Cuba katok. Ambil kayu ke katok buku. Lali kita. Tu kata buku lali. Jadi dia berjalan dalam laut setakat buku lali. Keluar ia di negeri Kharasan. Mana dia akan muncul daripada sebelah Kharasan. Sampai Kharasan. Anak pun tak tahu lagi Kharasan. Kharasan ni duduk sebelah timur. Sebelah timur. Negara Soviet Yunan pun. Kharasan. Dia akan terbit daripada situ. Akan muncul daripada Kharasan. Iaitu di akhir negeri Cina. Mana di sebelah timur negeri Cina. Itu mengikut riwayat, satu riwayat. Ada satu riwayat lagi dia akan muncul daripada Asfihan. Asfihan sebelah sana, sebelah timur juga. Asfihan pun sebelah timur juga. Sebelah Soviet Union. Khilaf ulama, ada yang mengatakan dia akan muncul daripada Kharasan, keluar daripada Kharasan, dan ada yang kata keluar daripada Asfihan, negeri sebelah timur. Dia terbit di sana bersama-sama dengan Yahudi mengiringnya. 70,000 Yahudi iringnya. 70,000 Yahudi dengan pakaian jubah hijau. Pakai terbus yang kemudian pakai jubah hijau Yahudi. Iring dia. Dan syaitan pun bersama dengan dia. Syaitan-syaitan bersama dengan dia. Tujuan syaitan ni nak menolong dia, nak membantu dia, membantu Dajjal. Syaitan lah akan membantu Dajjal. Ramai syaitan-syaitan daripada seluruh dunia akan berjalan bersama dengan Dajjal. Dan Yahudi, 70,000 Yahudi. Dia akan muncul di negeri Kharasan, mengikut setengah ulama, dan kata setengah ulama di negeri Asfihan. Khilaf ulama ini pun ada hadis, bukan kata khilaf ulama saja, di dalam hadis. Daripada hadis juga. Di negeri Kharasan, iaitu di akhir negeri Cina. Dan bertempik ia 3 kali. Mula terbit, mula muncul tu dia bertempik 3 kali
yang mendengar ia oleh ahli masyrik dan ahli maghrib. Maknanya penduduk di sebelah timur dengar tempik dah, dan penduduk di sebelah barat pun dengar tempik dah. Suaranya kuat dia tempik. Orang dengar ni tempik ni, Dajjal ni. Dajjal lah. Jadi orang tahu siapa yang mengaji lah. Orang tak mengaji tak tahu bunyi apa dia ni. Tapi kalau orang yang mengaji dia tahu ni suara Dajjal ni. Dia akan bertempik mendengar oleh ahli masyrik, maknanya orang yang duduk sebelah timur, dan ahli maghrib orang yang duduk sebelah barat. Maknanya semua dengar akan tempik dia. Dunia nak kiamat tu. Dan dilipatkan baginya akan bumi. Dilipatkan baginya akan bumi. Apa makna lipat? Makna lipat ni dia boleh langkah jauh. Bukan mana Allah Ta'ala lipat bumi nak. Dia boleh langkah jauh. Sejauh mana dia boleh pergi dengan sekejap mata. Jadi bumi bagi dia dekat. Jauh mana pun bagi dia dekat. Itu mana dilipat baginya bumi. Dia berjalan dengan himar. Himar dia satu langkah. Kita berjalan berapa hari? 3 hari kita berjalan baru selangkah dia. Himar dia. Dia berjalan himar tu. Dilipatkan baginya bumi, artinya dia boleh sampai dia ke bumi manapun dengan masa yang cepat. Dan baginya seekor himar. Seekor kaldai. Himar ni kaldai lah. Himar bahasa Arab. Bahasa Melayu kita kaldai. Baginya seekor himar yang putih. Seekor himar yang putih, yang kudung. Himar kudung. Ekor kudung. Himar dia pun besar. Di antara dua telinganya 40 hasta. Itu himar. Kaldai tu. Kaldai yang nak bawa Dajjal ni, besar dia, antara dua telinga himar ni 40 hasta. Telinga kanan ke telinga kiri himar 40 hasta. Besarnya. Dan cerita himar itu besar. Dan kata setengah ulama 70 hasta. Kata setengah ulama himar ni antara telinga kanan ke telinga kiri besar dia 70 hasta. Hadis riwayat Imam Bahaqi ya. Yang kata 70 ni riwayat Imam Bahaqi. Ya, riwayat daripada hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah diriwayat oleh Imam Bahaqi. 70 hasta di antara telinga kanan dengan telinga kiri. Maknanya himar yang nak dinaiki oleh Dajjal cukup besar. Semuanya kerana izin Allah. Semua tu kerana izin Allah. Boleh jadi belaka yang Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala izin. Nak jahat Allah Ta'ala izin. Nak baik Allah Ta'ala izin. Kita lah pilih. Manaduhi ya. Manaduhi. Baca elok nah, manaduhi. Kadang-kadang kita tak baca. Manaduhi salah satu daripada dua telinganya 70 laki-laki. Mana anda boleh duduk di bawah teduhan telinga itu 70 orang. Sebelah telinga dia, kedai ini boleh teduh daripada panas matahari 70 orang. Bersama. Cobalah gambar tengok bersama telinga dia. 70 orang lelaki boleh berteduh di bawah sebelah telinga dia. Daripada panas matahari. Syarah. Cerita ni tak habis. Selangkahnya itu perjalanannya 3 hari.
selangkah dia perjalanan 3 hari. Mana perjalanan kita, perjalanan manusia. Selangkah dia perjalanan manusia 3 hari. 3 hari kita berjalan tak berhenti, boleh pergi jauh mana? Sejam kita boleh pergi 3 batu. Sejam kita berjalan kaki, boleh 3 batu. 3 hari boleh pergi jauh mana? Baru selangkah kardai dia. Selangkah kardai dia. Jauh mana kira tengoklah. Kita boleh kira sejam kita berjalan 3 batu. 3 hari berapa jam? 3 hari berapa jam? 36 jam. Bukan 36. 24. 48. 72. 3 hari 72 jam. Kalilah dengan 3 batu. Kali tengok. Baru selangkah dia. Dan selangkah kardai dia ni. Selangkah kardai yang dinaiki oleh, yang ditunggang oleh Dajjal ni, perjalanan manusia ni 3 hari. Jadi kita berhenti setakat tu dululah. Dan insya-Allah banyaklah. Sifat-sifat Dajjal ni tak habis lagi malam ni. Insya-Allah minggu depan kita sambung. Rupa Dajjal. Tujuan kita nak kenal Dajjal ni apa dah? Sebab kita nak tahu rupa macam ni bukan dia Allah. Tujuan kita nak tahu nak. Bukan sekadar kita nak tahu begini rupa Dajjal rupanya. Tak, kita nak tahu Allah Ta'ala yang sebenar Tuhan kita bukan macam ni. Wallahu a'lam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliyaika salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.